Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ni saya nak tunjukkan steps ataupun cara saya buat kerja bila saya menerima tempahan custom order daripada customer untuk membuat sabun yang spesifik bentuk dan warna. As you all know, ini adalah sabun cold process. So apa yang saya akan buat pertama sekali bila saya dapat order macam ni, contohnya untuk order ni customer nak satu bentuk sahaja, satu sahaja bentuk, dan dia nak satu color sahaja. So apa yang akan saya buat pertama sekali adalah saya akan check mold saya tu. Sekali buat boleh buat berapa. So saya akan check mold saya. Mula-mula customer yang ini dia nak bentuk bunga ni. So bentuk bunga ni satu mold boleh dapat 6 ketul 6 ketul bunga ni je. 6 biji je, 6 biji sabun bentuk ni. Maksimum. So bila saya dapat order tu, saya tahu saya tak boleh buat banyak. So maksudnya setiap kali saya buat, saya hanya boleh buat satu adunan yang kecil. Untuk sekali buat tu je. Kemudian bila dah siap yang tu, baru saya boleh buat lagi. Alright, so apa yang saya buat adalah pertama sekali memang saya akan test lah, untuk 500 gram minyak muat ke tidak untuk 6 ketul tu, ataupun terlebih ke, terkurang ke, just nice ke. So saya akan test dulu. So benda pertama yang saya akan test, yang tu pertama, satu batch tu saya kena buat berapa banyak berapa banyak adunan. Maksudnya berapa berat adunan saya yang kena buat lah. Keduanya, saya akan test color. Seperti yang korang tahu, bila buat sabun cold process ni, dia akan ada satu masalah masalah di mana color tu tak fix. Mungkin pada you all yang dah pro, mungkin you all rasa macam benda tu macam ikut je lah sukatan. Tapi apparently untuk sabun cold process ni, jenis mica, jenis pewarna, jenis mica, jenis oxide, semuanya menentukan warna dalam sabun, dan dengan berat dan resepi yang berbeza-beza. So apa yang kita kena buat, memang kita kena banyak praktis dan kena banyak buat testing. So nak tak nak, selepas saya benda pertama tadi, saya kena tentukan satu kali buat saya perlu buat berapa gram minyak. Dan yang kedua adalah sekali buat tu, satu batch resepi yang saya buat tu, saya kena letak berapa banyak color. Untuk batch yang ini, untuk sabun ni, saya dah cakap dengan customer saya kena buat 2 warna. Bukan 2 warna, maksudnya saya kena gunakan oxide, dan saya akan gunakan oxide yang paling utama, kerana oxide warna dia lebih stable. Sesiapa yang tak tahu apa tu oxide, ni saya tunjuk lah. Ini adalah oxide, iron oxide ultramarine matte pigment. Ini adalah yellow. Iron oxide yellow. Ni saya dah beli kali kedua, ketiga, saya tak ingat. Dan selalunya oxide saya, kalau you all tengok video yang sebelum ni, saya dah ada bancuhan. Sebenarnya saya dah ada bancuhan oxide tu. Saya mix oxide saya dengan minyak zaitun. So inilah botolnya yang saya dah mix. So ini yang sedia ada dalam botol lah. Yang ni kira ni dah cair. So setiap kali saya nak guna, saya shake. Saya shake je, I give it a good shake, and then saya terus masukkan dalam adunan sabun lah. So senang kerja. Ini memang senang kerja. Tapi masalah dia satu je, dalam ni minyak zaitun. Saya tak guna minyak lain untuk mix, saya gunakan minyak zaitun. Dan bentuk yang lain adalah serbuk. Ni bentuk asal dia lah. Bentuk asal dia ini adalah yang saya baru beli untuk tujuan buat order ni. So saya beli top up lah. Alright. Kemudian tadi pertama saya kena testing berapa banyak adunan saya kena buat untuk sekali buat, dan saya kena testing color. So korang tengok kat sini ada ada banyak color, ada banyak tone, kita kata shades lah, shades. Ada banyak shades. Ini gold yang actual sebenarnya, ini yang kita nak. Ini pun gold yang sebenarnya, tapi ini light. Dan ada satu lagi batch yang saya buat light jugalah, sama macam ni. So ini adalah nightmare bila saya terima custom order. Dan in fact inilah sebabnya saya sebenarnya sekarang agak malas nak terima. Bukan malas, macam nak kata, saya takkan letak harga murah untuk custom order.
Okay, walaupun orang kata lah satu colour je. Okay, no, it's not that easy. Okay, it's not that easy sebab satu colour ni dan satu colour yang spesifik ni saya kena buat try and error yang sangat banyak, dan saya kena pastikan setiap colour tu sama untuk setiap batch yang saya buat. So that's why it's very very important untuk saya pastikan colour dia tak lari. Okay, so bila saya buat testing batches ni, you all tengok je lah, testing batches pun dah ada 4-5 kan. Okay, saya dah buat 5 kali tau sebenarnya testing batches ni. Okay, sebab saya dah dapat berapa banyak yang saya nak buat. Okay, daripada batch pertama, okay ni batch pertama yang saya buat, colour dia cantik, elok, tapi ini saya try 500 gram dulu. Kemudian saya dapati macam bila saya saya buat 500 gram, adunan tu melebih-lebih, so rugilah saya kan. Okay, so saya tak nak lebih, so saya kurangkan jadi 250 gram. So yang ni cantik, ini memang yang paling cantik lah, paling jadi. Okay, dan saya gunakan campuran oxide yellow tadi yang saya dah campur minyak zaitun ni, dan saya gunakan campuran mica. Okay, gold mica. Okay, ni gold mica yang saya guna lah. Okay. Ni saya beli daripada orang yang let go barang dia. Dia memang jual 100 gram ni dia tak guna lagi pun. Okay, alright, so saya buat campuran 2 colour lah. Okay, yang ni cantik, memang cantik. Yang ni pun semua ni saya buat campuran, tetapi apa masalah dia adalah yang ni 500 gram minyak, ini 250 gram. So bila saya buat batch yang actual size yang saya nak 250 gram, saya dapat elok, tetapi masalahnya adalah saya gunakan minyak sawit kan, tapi dalam ni ada minyak zaitun. Okay, so 250 gram lye yang digunakan untuk 250 gram tu tak cukup. Macam kata, bila saya pukul adunan tu, bila saya whisk adunan tu, saya guna whisk je sebab saya buat sikit kan, saya perlu ambil masa yang sangat lama untuk whisk. Sebab apa? Dalam ni ada minyak zaitun. Sebab bila saya nak tambahkan, bila saya tambah colour dia, lagi banyak saya letak colour, lagi banyaklah minyak zaitun masuk dalam adunan tu. So maksudnya kerja saya lagi banyak lah. Okay, makanya adunan itu dia jadi light trace. Okay, so siapa yang biasa buat sabun yang banyak guna minyak zaitun, ataupun dalam resepi tu terlebih banyak agak banyak minyak zaitun ni, korang akan perasan sabun tu lambat untuk capai tracing. Okay, so itulah yang berlaku kepada sabun saya yang batch yang sepatutnya saya nak guna berat tu 250 gram tu, amount yang 250 gram tu, 3 batches saya try, semuanya jadi light tracing dan dia lambat mengeras. Okay, so dia jadi, tetapi dia lambat mengeras. Okay, macam saya cakap tadi lah, kalau you all biasa buat, you all tahulah macam mana dia lambat mengeras tu. Okay, kalau you all buat guna minyak sawit yang sebetulnya, seeloknya, you tahu kan. Okay, minyak sawit ni once dia dah keras, okay ni comot sikit lah, once dia dah keras, nampak dia berkilat macam mana. Ini Anmol ni memang cantik, elok je, keras elok je, sedap. Kita pegang sedap dan kita tahu dia jadi. Maksudnya kita tahu dia dah keras lah. Kita tahu dia dah keras, dia elok. Dia elok. Okay, ini maksudnya ini memang masa buat tu memang elok lah, dia jadi thick trace masa saya tuang tu. So just nice, sangat-sangat nice. Okay, tetapi bila saya buat 3 adunan yang lain tu, yang dengan sukatan 250 gram minyak, dan saya guna pewarna daripada botol ni, oxide yang dah dicampur dengan minyak zaitun, dia jadi lembut. Bila saya nak unmold, dia jadi macam ni. So ini adalah tekstur yang saya tak nak. Sebab bila dia jadi macam ni, kalau you all biasa buat sabun, kalau you tahulah, kalau you dapat tekstur macam ni, maksudnya you akan ambil masa yang ekstra lama untuk keringkan dia, untuk curing dia. Okay, daripada 4 minggu yang sepatutnya, kalau minyak zaitun banyak, ataupun minyak yang lembut lah, kita panggil soft oils kan. Okay, kalau you guna banyak soft oils, you akan perlukan lebih daripada 6 minggu untuk sabun ni mengeras elok. Okay, ini 3 jam dah cantik. Ini lebih daripada 3 jam. Ni semua ni, ini pun sama. Semua lebih daripada 3 jam. Okay, ambil masa yang sangat lama untuk dia mengeras elok dalam mold, dan membuang masa jugalah sebenarnya. Okay, so saya tak tahu apa ni lah. Dan saya selepas 3 batches, so saya tahulah saya tak boleh guna ni.
Saya tak boleh guna adunan ni. Saya kena masukkan outside serbuk, which is this one. Okay, yang ni memang stok saya yang lama lah, masih ada. Okay, saya kena masukkan outside serbuk tu dalam minyak, dan saya kena kacau dia supaya dia tidak berketul-ketul. Kemudian barulah dan saya masukkan mica, dan barulah saya boleh masukkan lye. Okay, air lye. Alright, so kalau you all biasa guna outside, you all tahulah kenapa kita kena campurkan outside macam ni. Sebab outside ni adalah satu pewarna yang berat dan berketul-ketul. So bila you guna outside, you kena pastikan dia memang dah sebati dengan minyak tu dulu. Okay, tu antara cara untuk gunakan dia lah. You kena campurkan dia dengan minyak tu dulu, supaya dia tidak berketul-ketul dalam sabun you. And then bila dah jadi sabun, tidaklah macam bila orang guna, dia meninggalkan, kita kata apa, garisan warna. Okay, sebab dia jadi berketul. Dia jadi berketul dalam sabun tu. Okay, itulah yang kita tak nak. Okay, that's why lah saya campur. Tapi sekarang ni saya tak boleh guna yang minyak zaitun ni. So saya kena guna cara old school lah. Kita kata cara old school lah, cara asal. Iaitu sekarang ni saya kena masukkan 50 gram minyak dulu. Kemudian saya masukkan pewarna, and then saya campur. Okay, then perkara kedua, testing kedua yang saya kena buat adalah testing colour. Okay. Okay. Kebetulan lepas saya siap 4 batches testing ni, customer WhatsApp, dia kata dia nak kena tukar shape kepada shape ini, sebab sabun bekas yang dia nak guna untuk isi sabun tu nanti tak muat shape yang bunga ni. So kita pun okey je lah, sebab saya kata kat akak tu tak ada masalah, sebab saya memang tengah dalam fasa testing lagi. Okay, so no problem. Okay, and then saya pun testing lah 250 batch 250 gram minyak tu dengan mol ni. Mol ni satu mol dapat 8 ketul, and then apparently saya boleh dapat dalam 7 ketul lah. Okay, so macam yang sekarang ni yang saya tengah buat, ni tengah menunggu untuk di unmold lah. Okay, so boleh dapat 8 ketul. So saya pun okey lah. Tapi saya dah terpaksa buat testing colour yang baru pula. So ini adalah batch pertama yang saya testing untuk mol baru ni. Saya guna mica sahaja. Tengoklah, bila you guna mica sahaja, inilah akibatnya. Okay, it's not about berapa banyak mica you guna, tapi menggunakan mica memang sangat-sangat tak economical. Memanglah outside lagi mahal, tetapi bila you guna mica, the colour that you want, you will not get. Okay, you memang unexpectedly akan macam kecewa. Bukan unexpectedly lah, benda tu expected sebenarnya kan. Tapi saya dah tahu pasal benda tu, tapi sajalah cuba kan guna mica gold ni punya ni kan. Saya sajalah nak try. Okay, kalau aku guna yang ni, apa rupa dia. Apparently memang saya kecewa lah. So saya dalam 250 gram minyak pun saya guna 2 gram mica ni pun tak lepas. So daripada saya nak membazir mica, lebih baiklah saya guna outside. Okay, so ini batch pertama. So sekarang ni saya dah on the second batch untuk testing bentuk ni, dan saya dah gunakan outside, campuran outside dan mica. Saya sangat-sangat berharap lah warna dia akan elok. Maksudnya tidak mengecewakan saya, sebab supaya saya boleh move on untuk buat batches yang seterusnya, yang the real product, dan saya tak buang masa. Sebab dah terlalu banyak masa sebenarnya, walaupun saya masih ada 2 bulan. Tapi bila you terima order macam ni, you cannot compromise on the quality, especially bila you produk yang buat kat rumah je. You tak boleh nak expect macam orang akan faham, alah dia buat kat rumah je, tak apa, tak boleh. Sebab you have accepted the payment and the terms and agreement whatsoever kan. So you kena ikut lah kan, dan you kena jaga quality lah. So kalau katakan you, walaupun saya ada 2 bulan, tapi setiap hari saya kena buat 2 ke 3 batches kan. And katakanlah macam satu batch tu fail, saya kena buat balik kan. Lepas tu katakanlah masa saya tengah curing dia ada something happen ke apa ke, so saya kena buat balik. So benda-benda tu saya kena fikir. Okay, that's why kita tak boleh nak take for granted. Walaupun you terima custom order, you tak boleh simply macam okay, last minute boleh buat. Tak boleh. Okay, macam saya, memang banyak kerja yang saya akan buat, walaupun satu bentuk, satu colour.
Okay, so I just hope that this video dapat memberi macam insight kepada you all yang belum bergiat secara macam serius lah dalam bidang pembuatan sabun cold process ni kan. So saya harap you boleh daripada video ni you boleh faham lah macam mana cara saya buat, tapi dan dalam masa yang sama saya harap you boleh inspire you all untuk cuba buat apa yang saya buat. Okay, this is not much sebenarnya. 100 katul ni sikit je. Okay, tapi dia punya pening kepala tu boleh tahan lah. Okay, especially bila kita main dengan sabun cold process dan kita main dengan colour. Okay, so itu very very tricky. Okay, so once again doakan saya lah. Saya harap saya dapat batch yang ni menjadi. Kalau tak jadi, mungkin saya perlukan satu lagi testing sahaja untuk saya dapatkan colour yang saya nak, sebab saya am very close to the detail. Saya rasa ini mungkin sama ada ini batch yang terakhir untuk saya testing ataupun ada satu lagi sahaja, sebab saya dah tahu dah the angle of colour yang saya nak, and then saya dah tahu dah memang saya tak boleh guna this solution. Saya kena guna yang serbuk asalnya. Saya tak boleh nak masukkan minyak zaitun. Okay, so saya dah tahu. So sekarang ni saya kena move on lah kepada proses yang seterusnya. And I hope things will go well. I hope things will go well for you too. Thank you for watching, and thank you for being patient dengan konten video ni kali ni. Sorry kali ni agak terabur-terabur sikit, tapi saya harap bermanfaat untuk semua. Okay, so salam Ramadan dan selamat berpuasa. I hope to see you again soon in the next video. Bye.